Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Menteri Besar Terengganu dinasihat henti jual tanah. KJ dijangka tubuh parti baru. PAS sujud di kaki Tun Mahathir. Sanusi bakal didakwa. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan semakan kehakiman Zuraidah Kamarudin agar dia diiktiraf secara rasmi sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia. Hakim Amarjit Singh menolak permohonan bekas Ahli Parlimen Ampang itu ketika prosiding. Amarjit berkata kehakiman tiada kuasa untuk melihat isu melibatkan hal ehwal parti selaras dengan Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Katanya mahkamah juga terikat dengan duluan yang ditetapkan Mahkamah Rayuat. Zuraidah sebelum ini memfailkan permohonan itu bagi mencabar keputusan Pendaftar Pertubuhan ROS tahun lalu yang mengiktiraf Ahli Parlimen Julau, Larry Seng sebagai Presiden PBBM. Dia mengambil tindakan itu susulan kemelut dalaman parti itu yang menyaksikan dia dan 10 lagi ahli PBM dipecat. Dengan keputusan hari ini, mahkamah tidak akan mendengar merit semakan kehakiman yang dimohon Zuraidah. Menurut kertas kuasa, Zuraidah menuntut beberapa pengisytiharan, antaranya keputusan responden iaitu ROS yang mengekalkan Singh sebagai Presiden PBM sebagai tidak sah dan tidak munasabah. Dia juga memohon Perintah Mendamus untuk memaksa ROS mendaftar dan mengiktirafnya sebagai Presiden PBM berkuat kuasa mulai 7 Oktober tahun lepas. Antara hujah Zuraidah adalah ROS bertindak cuai apabila tidak membuat penegasan bahawa dia adalah Presiden Parti. Ekoran dakwaan gagal mempertimbang surat parti bertarikh 15 Oktober 2022 yang didakwa mengesahkannya sebagai pemegang jawatan itu. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar digesa agar menghentikan jualan tanah awam di negeri itu, kata pemuda PKR Terengganu. Ia selepas Samsuri berkata penjualan tanah kepada Persatuan Isti Wakil Rakyat dan Isti Bekas Wakil Rakyat Terengganu, Khairunisa, bukanlah isu dan dibuat mengikut undang-undang. Selain menyifatkannya sebagai bukan isu, Samsuri turut mendakwa penjualan tanah tersebut disensasikan menjelang PRM. Bagaimanapun, pemuda PKR negeri berkata, kerajaan seharusnya melaksanakan sistem tender terbuka bagi mengelakkan amalan kronisme di bawah pentadbiran Samsuri. Katanya, apakah pertimbangan yang diberikan terhadap pengurangan bayaran premium sehingga 11 kali ganda lebih murah berbanding harga premium asal? Apakah amalan atau duluan yang diikuti dengan bayaran yang dikenakan 58 kali ganda lebih murah berbanding harga pasaran tanah tersebut? Apabila Samsuri mengatakan ini cuma isu kecil, adakah penjualan tanah milik rakyat kepada NGO Propas adalah amalan biasa yang diterima oleh kepimpinan mereka? Terdahulu, kerajaan negeri didakwa menjual tanah seluas 11,299 meter persegi di Kuala Terengganu dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Menurut laporan, tanah itu pada mulanya dinilai berjumlah 29.3 juta ringgit, namun dijual pada Khairunisa pada harga RM500,000. Dakwaan itu turut menyatakan dokumen daripada pendaftar tanah Kuala Terengganu bertarikh 10 Februari 2009 yang tidak disahkan menyatakan ia tidak mempertimbangkan permohonan pembelian tanah oleh persatuan itu. Ini kerana status tanah tersebut yang diwatakan untuk tujuan awam di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara pada 28 April 2011. PAS menasihati rakannya yang disisihkan UMNO supaya tidak menubuhkan parti baru, sebaliknya memanfaatkan platform politik sedia ada dengan menyertai Perikatan Nasional. Menurut Timbalan Presidennya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, penubuhan parti baru berpaksikan Melayu Islam cuma mendatangkan kerugian buat orang Melayu sendiri, sehingga langkah itu cenderung menguntungkan musuh politik. Saranan itu merujuk kenyataan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang memberi gambaran mungkin tidak akan menyertai mana-mana parti politik sedia ada. Sebaliknya mahu menubuhkan sebuah lagi parti politik baru. Katanya setakat ini ianya masih belum pasti apapun PAS melihat tiada keperluan untuk mewujudkan parti baru kerana ia hanya akan memecahkan sokongan. Adalah lebih baik rakan-rakan bekas UMNO menyertai PN sama ada menjadi terus ahli PN atau menyertai mana-mana parti komponen dalam PN. Ini kerana kewujudan banyak parti Melayu hanya akan merugikan kita dan menggembirakan musuh politik. Meskipun sesiapa sahaja berhak menubuhkan parti politik, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris pula berkata, mengambil kira perjalanan karier politik Khairi yang luas dan masih segar adalah sesuai jika bekas ahli Parlimen Rembau itu menyertai platform parti sedia ada yang memiliki prinsip perjuangan sama seperti parti yang pernah beliau anggotai sebelum ini. Razali turut menyuarakan kebimbangan sekiranya Khairi terus berdegil
mahu menubuhkan parti baru kerana langkah itu mungkin akan memberi penghakis imej dan reputasi bekas Menteri Kesihatan itu dalam kancah politik negara. Katanya nak buka parti baru bukan satu perkara yang mudah dan bukan satu perkara yang boleh dianggap enteng pada saya. Lebih baik meneruskan perjuangan kerjaya politiknya yang masih lagi segar. Lebih baik pilih satu platform parti yang sudah ada. Kalau Khairy terbabit dalam pilihan raya negeri nanti dengan satu parti baru dan wadah baru, saya jangkakan nama beliau akan menurun. Bersatu terbuka sama ada dia akan pergi sertai PAS sekalipun kita sokong dan alu-alukan janji di bawah payung PN. Sebab PN gabungan parti yang tonggak majoriti besarnya adalah Melayu serta perjuangannya sama seperti Barisan Nasional dahulu. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairy Jamaluddin kini mempertimbangkan untuk menubuhkan parti politik baru. Khairy yang dipecat daripada UMNO pada penghujung Januari berkata, dia pada mulanya tidak berminat untuk terus menubuhkan satu lagi parti politik tetapi mula terfikir sebaliknya sebelum ini. Katanya, saya sejak beberapa minggu ini sedang melihat kepada pilihan tersebut. Saya lihat jika kita dapat permulaan kedua dalam politik, kenapa tidak permulaan in our own terms? Pernyataan Khairy itu dibuat di tengah-tengah spekulasi berterusan sama ada bekas Menteri Kesihatan itu akan menyertai salah satu parti politik utama yang ada sekarang. Satu pihak yang secara terbuka cuba menarik penyertaannya ialah Bersatu. Khairy mendakwa parti lain juga telah menghubunginya. Mengulas lanjut, Khairy berkata bahawa menyertai parti baru memerlukannya menyesuaikan diri dengan cara parti itu melakukan sesuatu yang mungkin tidak sejajar dengannya. Dia berkata dia terpaksa membuat pelarasan serupa apabila menyertai UMNO. Bagaimanapun, Khairy bersikap realistik tentang cabaran yang mungkin berlaku jika mahu menubuhkan partinya sendiri. Katanya, jika anda menubuhkan parti politik, anda boleh mengikut cara pejuang. Maaf, saya kata kehilangan wang deposit diketahukan dan seumpamanya. Tetapi mungkin anda berasa lebih puas kerana anda melakukannya dengan cara anda sendiri. Dia kemudian memetik bagaimana Imran Khan dari Pakistan tewas dalam beberapa pilihan raya sebelum berjaya menjadi Perdana Menteri. Katanya, jadi kalau kita buat parti sendiri, kita kena bersedia untuk tidak memenangi beberapa pilihan raya tetapi satu hari nanti siapa tahu. Sementara itu, hos bersama Khairy, Syarif Hamdan Sufyan yang digantung daripada UMNO selama 6 tahun berkata dia tidak akan tergesa-gesa membuat sebarang pilihan politik. Katanya dia tidak mempunyai keinginan untuk bertanding dalam 6 pilihan raya negeri akan datang dan mahu fokus kepada kehidupannya di luar politik pada masa ini. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan tidak mempunyai masalah untuk bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. PAS menyifatkan kesediaan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung perkembangan itu mewakili PN secara keseluruhannya. Katanya, kita PAS sebahagian daripada PN. Bila pengerusi PN kata sedia kerjasama, kita PAS siap kerjasama dengan sesiapa sahaja yang mempunyai matlamat sama untuk kestabilan negara, kestabilan ekonomi, tidak ada masalah. Termasuk Tun Dr. Mahathir, dia adalah negarawan. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Razali Idris sebelum itu menyifatkan keterbukaan Dr. Mahathir dan Muhyiddin untuk bekerjasama semula disifatkan sebagai langkah baik yang mampu memberi kekuatan kepada PN bagi menghadapi PRN. Namun perkembangan mengenai hasrat terbuka itu belum dimaklumkan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi Parti. Mengulas lanjut, Taqiyuddin bagaimanapun berkata, kerjasama dengan Dr. Mahathir tidak dilihat semata-mata untuk menghadapi PRN. Katanya jika dilihat semula, PAS sentiasa mempunyai hubungan yang baik dengan Tun. Semasa beliau menjadi Perdana Menteri bersama PH, dulu pun malahan PAS pernah buat kenyataan untuk menyokong usul undi percaya terhadap Tun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa pihak polis di Raja Malaysia sedang menyiasat kenyataan yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Pejabat Peguam Negara akan mengambil tindakan seterusnya. Beliau menyatakan bahawa siasatan sedang dilakukan berdasarkan Akta Hasutan dan undang-undang berkaitan. Beliau juga menempelak Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno sebagai seorang yang mempunyai kedudukan tetapi tidak bertanggungjawab apabila berterusan mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan huru-hara. Katanya, mengapa perkara ini dibangkitkan? Apakah kerana nak gelojor kuasa menjelang pilihan raya negeri, kita korbankan prinsip perlembagaan dan timbul huru-hara? Ini yang menyebabkan timbul permasalahan. Kita sudah merdeka lebih 6 dekad. Parti-parti memerintah sama ada UMNO BN, PAS dan PH maupun PAS dan PN tidak pernah dibangkitkan, melainkan oleh seorang ketua yang tidak bertanggungjawab yang sanggup melanggar prinsip undang-undang dan perlembagaan, dan oleh yang demikian saya serah sepenuhnya kepada Peguam Negara untuk mengambil tindakan sesuai. Anwar turut menjelaskan bahawa andaian Pulau Pinang adalah milik Kedah kerana pembayarannya adalah salah satu sudut perlembagaan. Katanya dalam konteks yang sama, kalau kita faham prinsip perlembagaan, kita tidak akan bangkitkan lagi.
Saya setuju dengan pandangan Bagan bahawa hal ini mesti dihentikan dan saya harap dengan kenyataan ini dan siasatan PDRM yang telah diserahkan kepada Peguam Negara, hal ini akan dihentikan kerana ia melanggar prinsip perlembagaan yang diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu. Kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri berdaulat yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan bukan negeri pajakan milik Kedah. Pada awalnya, Sanusi mendakwa bahawa beliau hanya mengiktiraf sempadan Kedah dengan Perlis dan Perak. Seterusnya, beliau mencadangkan agar pindaan ke atas Perlembagaan Persekutuan dibuat supaya kawasan Pulau Pinang boleh diserahkan kembali kepada Kedah. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.